Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa di dalam naungan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sebahagian daripada perkara dan urusan kekeluargaan. Seperti mana yang kita tahu, bila sebut keluarga, dia ada yang dinamakan suami dan isteri, paling-paling tidak. Itu sekiranya kalau pasangan itu tidak dikurniakan dzurriyyah ataupun anak-anak. Kalau Allah Ta'ala kurniakan anak-anak, maka akan adalah istilah yang disebut bapa, ibu dan juga anak-anak. Maka setiap satu daripada golongan yang kita sebut tadi itu ada hak-hak mereka yang perlu dipenuhi di antara satu sama lain. Hak anak-anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak-anak, hak seorang suami terhadap isteri, begitu dan sebaliknya. Semua perlu kita ketahui dalam kita nak memperoleh apa yang disebut slogan sebelum daripada ni disebut usrati jannati, keluargaku dan syurgaku. Bahkan kalau masing-masing melaksanakan hak kewajipan yang telah ditetapkan oleh syarak, itu penyebab kepada mudahnya Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam syurga. Hanya daripada platform kekeluargaan sahaja boleh kita dapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi seorang hamba yang saleh dan juga menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadis yang pertama saya nak sebut di sini, mudah-mudahan boleh kita kongsikan dan mengambil manfaat. Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal 'abdi thumma yujami'uha fi akhir al-yawm. Muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu mencambuk isterinya. Mau dibodai gini, ya kan? Jildal 'abdi, seperti mana dia cambuk seorang hamba, seperti mana dia sasah seorang hamba, dia ratan, dia belasah seorang hamba. Thumma yujami'uha fi akhir al-yawm, kemudian di penghujung hari dijima' ini. Dari belasah cukup, kemudian dijima'. Maka ini hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih rahimahumullah taala. Jadi hadis ini memberikan peringatan secara khusus kepada dalam rumah tangga tadi ini yang disebut sebagai suami. Ini hadis yang sangat penting. Seorang suami ataupun seorang lelaki apabila menerima seorang perempuan bernama isteri, itu bukan sekadar untuk diterima sebagai adanya pasangan hidup untuk mencukupkan kehidupan dia. Tak. Selain daripada untuk melahirkan zuriat, memperbanyakkan zuriat dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibanggakan oleh Nabi, seperti mana hadis Nabi kata, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikum al-umama yaumal qiyamah. Nikahlah dan beranak pinaklah banyak-banyak, kan sungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang lebih ramai berbanding umat Nabi yang terdahulu. Nabi bangga umatnya ramai. Jadi nak ramai umat tak lain tak bukan dengan memperbanyakkan zuriat melalui perkahwinan.
Jadi Nabi SAW nyebut, dia menggambarkan kita nak terima orang perempuan bukan sekadar terima sebagai pasangan yang disebut isteri. Bahkan dia juga sebagai yang disebut dalam ayat Quran sebagai pakaian kita. Dia sebagai pakaian kita, kita juga sebagai pakaian dia. Maksudnya saling perlu memerlukan, saling melengkapi, saling sempurna menyempurnakan satu sama lain. Kita tidak akan sempurna hidup sebagai suami kalau tidak dengan adanya isteri. Begitu juga sebalik. Walaupun di antara satu sama lain ada terlalu banyak kekurangannya. Sebab itu Rasulullah SAW menyebut seorang isteri ini secara khusus bagi suami, yang kalau kamu benci pada dia satu perkara, satu bab, maka kamu kalau fikir, maka kamu akan melihat ada lagi bab yang lain yang bukan satu, banyak lagi yang akan menjadi sebab kita suka dan redha. Jadi kenapa kita perlu tumpu kepada satu bab yang kita benci daripada perbuatan kelemahannya? Ya, ada kelemahannya, kadang-kadang kelemahan itu jadi sebab kita tak suka dia. Macam mana nak selesai? Satu, dengan melihat kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya. Mungkin satu bab yang kita benci dengan sebab keburukannya, cuba kita tengok banyak lagi kebaikan. Mungkin kalau buruk kita nampak macam dia membebel lah, sebab membebel dengan kita. Membebel satu bab, yang poning kepala kita, sama balik baca pupak. Bongkar apa pagi, pupak. Itu tak kira lagi kalau ada masalah nak boleh barang, nak popek. Sama kepala kita, sebab jadi mulut dia macam tu. Tapi kalau difikirkan, dia kat rumah masak yang sedap, macam Johnny lauk pula tu. Kemudian anak-anak dia tu tak pernah dia mengadu ponek kat kita. Kemudian rumah bersih, elok, syukur kita. Kadang-kadang ada kawan buat sama kita, ada di potik dengan kita dan poning dengan ini dan itu dia. Rumah dah macam sangat tikui, kita pun logo. Dongan cerita ke kawan kita logo. Bini dia tak ceria. Kami rumah elok teratur. Anak dihantar sekolah, dijemput dari sekolah, makan pagi, tengah hari, malam, semua tak pernah dia nak komplain. Ada komplain kita adalah bab-bab yang dikomen lagi kita, dibebel lagi kita. Jadi Nabi suruh begitu. Di hadis Nabi, bila ada kekurangan yang menjadi sebab kita tak suka dan benci, lihat kelebihan yang menjadi sebab kita redha dengan dia. Akan pergi itu sebab itu elok dah tu. Jadi tidak akan ada manusia, disebut oleh Imam Syafi'i. Nabi kata, Imam Syafi'i rahimahullah kata, ridha nas ghayatul la tudrak. Dia kata, untuk manusia suka dengan kita, dengan kebaikan yang ada dengan kita, tak kisahlah apa pun kebaikan ni, suatu cita-cita dan matlamat yang mustahil dicapai. Untuk dapat sukanya manusia, itu cita-cita yang mustahil dicapai. Maksudnya semua benda akan suka. Ada manusia tu yang termasuk bini kita. Bini kita ada benda yang dia tak suka dengan kita. Begitu juga sebaliknya, ada benda yang kita tak suka dengan dia, ada benda yang dia tak suka dengan kita. Jadi nombor dua, tadi dah satu. Nombor satu maknanya tengok buruk, tengok pula satu buruk yang kita benci, tengok 10 baik yang kita jadi redha. Nombor dua, macam nak selesai, melihat keburukan dia, dalam masa yang sama tengok juga kekurangan kita. Kita tengok kurang dan buruk somak kepada kita, fikir macam mana buruk dan kurang kita yang menjadi somak pula ke dia. Kadang kita fikir somak kepada kita daripada satu benda, kadang-kadang dia terpaksa tanggung somak dia tu daripada 5-6 benda daripada kurangnya kita. Jadi sama fikir satu sama lain. Kalaulah ada jenis macam tu fikir, insya-Allah rumah tangga tak ada masalah. Bercakap sekali-sekala tu besok. Bau lelaki bini pun besok bergaduh. Ni kan manusia. Itulah kata Piramli. Ini kan lidah lagi digigit. Macam rupa dah. Tapi dia buat tu lidah lah. Kok lidah pun lagi digigit, ini kan lagi bini. Saya tak hafal lagu Piramli, tapi boleh tahulah sikit. Ianya lah, tuan lagi hafal. Jadi macam tu lah. Di dalam itu memang kono lah tu, kan? Mana gigi dengan lidah tu, mana boleh terpisah. Lagi pula, kan? Tu isi tu sekali-sekala tergigit dah, kan? Kadang-kadang tergigit tu berdarah. Ini pula laki bini. Dia kalau laki bini ni tak pernah bergaduh, tuan-tuan, itu masalah tu soalan. Tak pernah bergaduh, elok, tu salah. Cuba cek. Salah seorang kok wayang putih tu tak tahu tu. Jadi kalau besok normal,
Mesti ada gaduh punya. Kalaulah normal sekalipun tak gaduh juga, carilah punca macam mana nak jadi gaduh. Gaduh sekali-sekala tu penting, supaya rumah tangga tu lebih sempurna. Gaduh sikit-sikit lah, jangan berapa orang besar-besar. Jadi tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang disebut ini juga berkait dengan perilaku seorang suami yang tidak selayaknya terhadap isteri. Apalagi isteri itu seorang yang baik, lagi salihah. Nabi kata, la yajlidu ahadukum imra'atahu, tidak patut seorang lelaki memukul isterinya dengan satu pukulan seolah-olah isterinya itu seorang hamba. Ini banyak jadi dalam masyarakat kita. Dia jadikan isteri itu macam hamba. Pasal apa? Pasal suaminya jahil dalam hal hukum hakam rumah tangga. Sebahagian daripada laki-laki bila dia menikah dengan seorang perempuan, maka baginya banyaklah tanggungan isteri yang perlu diletak di bahu dia, di bahu isteri ni. Bagi dia gambarkan, basuh kain kau, basuh pinggan kau, masak kau, anak-anak kau, cuci rumah kau, ngomeh-ngomeh semua kau. Tak, itu bukan. Untuk pengetahuan kita semua, mungkin sebahagian dia dah mengetahui, cuma kita menekan. Kadang ada orang tahu, dia baik-baik tak tahu. Kadang-kadang orang dia tahu, tapi ditinggalkan ke tepi apa yang dia tahu. Lebih tahu, langsung tak tahu. Jadi, tanggungjawab wajib seorang isteri terhadap suaminya secara asas satu, memenuhi kehendak syahwat suami di atas katil. Kalau ada katil lah, kalau tak ada katil tilam, tak ada tilam totu ya. Jadi itu menjadi kewajipan dia. Satu, basuh pinggan tak, itu kerja sama. Anak-anak kerja sama, masak kerja sama, semua adalah kewajipan bersama. Satu dia. Tu kalau dia tak nak, boleh kita marah. Tak nak, boleh kita condong. Tak nak, boleh kita hukum. Bahkan kalau perempuan tak nak dalam hal tu, boleh jadi nusyus dekat dia. Boleh pukul, boleh. Allah sebut dalam Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Isteri yang kita nampak bimbang akan jadi nusyus. Tak jadi nusyus ni, bodoh besar tu tadi. Ajak main, tekati dia tak nak. Itu lebih nusyus tu. Kecuali kalau dia sakit. Lelaki pun dengan lelaki, kalau dia sakit, nak juga. Terlupa ada lupa pasal kan. Itu bengong, bau pun tahu bini kau sakit, dia tak baik kan. Dengan manusia. Jadi boleh dipotong. Itu hak dia. Jadi kalau bab sapu sampah laman rumah, bersih rumah itu bersama menguruskan anak bersama. Jangan kita lelaki-lelaki pandang, orang perempuan kerja dia lah dapur semua tu. Tak, kerja dapur pun kita, basuh kain pun kita. Bahkan kalau kita buka kitab fiqh, tak pekah, orang perempuan yang kita nikahi, kalau kebetulan masuk kita ambil dia jadi bini, dia duduk dalam rumah mak pak dia, tak pernah basuh kain, tak pernah masak kat dapur. Itu semua urusan diselesaikan oleh orang gaji. Maka wajib kita menyediakan orang gaji dia. Ingat, wajib, kau tak berdosa. Wajib. Macam tu payah kahwin. Payahlah, jangan kahwin dengan dia. Kahwinlah dengan yang lain. Jadi cikgu apa-apa. Nak kahwin dengan anak Datuk Seri lah apa semua, macam tu lah sifatnya. Nak kahwin dengan orang yang dibolong pada pakcik tak boleh apa. Terpaksa lah tanggung. Kalau memang tu syarat, apalagi kalau tak syarat, wajib atas suami menyediakan apa disebut pada syarat dia tu. Tak berdosa kita. Ustaz payah nikah. Payah. Kalau kita salah pilih, yang tu lah. Nak pilih tu yang ada hukum sepupu. Dalam ilmu fiqh bab nikah ni, tu ada istilah sepupu. Sepupu dia mana sesuai lah, istilah mudah, sesuai lah kita nak nikah dengan perempuan tu. Kalau kita, ini juga sepupu. Kalau kita jadi SRP pun tak lulus, SRP dah kita sebut dulu, SRP tak lulus, tiba-tiba nak nikah dengan perempuan tahap profesor media, profesor doktor ataupun profesor media doktor, itu kan jauh mana tu. Sudah besok bila dah nikah, kita ditetekeh kau 2 campur 2 tahu dia banyak betulnya. Pak, ini masalah sebab sepupu tu tak ada. Begitu juga anak orang kaya yang malangin kaya
Nikah dengan orang yang duduk bawah jabatan rumah pun tak ada. Hina tak? Ini kita nak fahamkan sepupu dengan tak sepupu. Ini tak sepupu. Islam jaga supaya nanti tak corai-borai. Kalau corai-borai itu jadi kemurkaan Allah. Ngelak daripada tu cantik dah Islam susun. Nabi khabar sini-sini elok dah. Jadi kita ikut dan akur sajalah, kan? Jadi supaya tidak jadi bencana macam yang kita bahaskan ni, kan? Itu tak masuk lagi. Yang jadi masalah paling besar, saya perhatikan kebincangan yang berlaku dalam urusan rumah tangga antara punca utama adalah kejahilan daripada kedua-dua pihak ataupun salah satu pihak. Sama ada suami jahil, isterinya okey, atau isterinya yang jahilah, yang lelaki okey, ataupun lebih teruk kedua-duanya jahil. Ustaz, kadang-kadang saya tengok dua-duanya bukan tak faham agama, faham juga, dia kata kan, dia bergaduh juga. Yo, bergaduh tu memang benda yang biasa jadi. Kadang bercerai-berai kat ni ustaz, ni ustaz. Kadang-kadang kita tak tentu, jangan kita ambil satu benda menghukum benda yang banyak. Kita benda kebiasaan yang kita ambil, jangan jadi sikit-sikit kita pergi hukum tu semua, tak boleh. Ada benda-benda syad, benda-benda yang kadang-kadang jadi. Jangan itu yang kadang-kadang tu ambil hukum semua, tak boleh. Itu ambil hukum kebiasaan. Biasanya bahagian bini faham bab agama lah maksudnya, laki pun faham, insya-Allah rumah tangga akan jadi baik. Tu ustaz ni faham corai boy kan? Kadang-kadang jadi. Jangan ambil kadang-kadang sebagai hukum umum, tak boleh. Jadi kita ambil yang banyak tu sebagai hukum, yang kadang-kadang yang rare, yang kadang jadi kena tidak ni dia kata pian. Betul tak saya sebut rare tu. Okey, betul aja lah. Baik ya. Jadi itulah benda yang berlaku. Nabi SAW sebut pula hadis. Jadi tak boleh nak pukul bini. Hukum dia haram, dosa pukul bini tanpa sebab, dan pukul bini dengan keadaan pukul yang mencederakan dia. Hukumnya dosa. Adapun ayat Quran yang kata pukul bini kerana nampak pada nusyus, itu bukan pukul sampai masuk hospital, tidak. Pukul yang memberikan pengajaran, pukul yang takdib dalam bahasa Arab. Pukul takdib ni kata Imam Malik rahimahullah, pukul dengan benda-benda yang lembut, benda-benda yang mengajar, terasa kan. Jadi lebih tahu dalam hadis kata thumma yujami'uha fi akhiril yaum, malam kan dari jima'i, siang disasah tu betul, lobam sana lobam sini. Kan malam kan basuh kasar, orang tutua sebut basuh kasar, siang kau sasah, malam kan kau suruh dia kangkang. Tu basuh kasar. Itulah dosa. Bahkan sebahagian daripada dosa besar orang lelaki-lelaki. Orang lelaki-lelaki dosa besar. Yang lobam-lobam ni lah. Tiba-tiba ada nak suruh dia menyingai, suruh dia senyum tak tahu lah. Tak boleh tau, seksa dia. Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Sehingga kita menjadikan isteri itu ibarat hamba. Nak buat hamba macam tu saja pun haram. Lagilah bini, buat hamba saja pun haram yang tu. Sosah dan tuarah dijimatkan, hamba boleh jimat, kan? Hukum hamba boleh jimat tak boleh. Hamba ni hak milik, barang milik bagi kita. Kita boleh jual, kita boleh beli, boleh dijimat. Keluar anak jadi anak, jadi hamba juga. Hamba boleh dijimat, tak ada masalah, halal. Tapi sekarang jangan orang gaji dijimat yang mampu. Itu bukan orang gaji, itu bukan hamba, itu orang gaji. Jangan buat cerita. Jadi apabila kita berlaku kasar terhadap hamba saja pun dah jadi dosa besar, apalagi terhadap isteri sendiri yang diumpamakan ataupun diperlakukan macam hamba lagi-lagi lah boleh. Itulah benda yang disebut Nabi SAW. La yudu ahadukum imra'atahu jildal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yawm. Jadi janganlah kamu sosah bini kamu seumpama seorang hamba, kemudian pada malam harinya kamu pun menjimaknya dia. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan bukan pada kita lah. Baik. Itu bab suami. Bab isteri pula kita tengok hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin lahumā qala والذي نفسي بيده ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها.
Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami mengajak isterinya ila firashihi, mengajak suaminya untuk bersama itu berjima, fa'abat, maka si isteri ini menolak. Menolak di sini maksud dia tanpa ada keuzuran, tanpa ada sebab yang munasabah. Fabata ghadban, maka tidurlah si suami itu dalam keadaan murka, marah. Dia tak dapat kan? Kopi pacak dah minum, ketum pun dah tolan, pil macam-macam pil dah ready kan? Makan, tolan, urut semua dah buat dah. Seminggu sebelum dah urut kat muah. Oh, cantik elok. Lepas tu tolan pil itu, tolan airnya, tolan kopi pacak macam-macam dah. Dah mengalata dah. Minah, jom. Dah melata-melata ajak, tak mau leh. Dia tahu bini bukan uzur, dia dah apa. Bini kan tak nak alamah mana ngado dah kan. Jom lah nak, jom hujannya. Ngado lah, kono lah. Tidur lah, besok nak kerja. Itu kata isteri kan. Kata Nabi, la'anathal malaikat hatta tusbih. Malaikat melaknatnya sampai pagi. Sebab muka ini suatu benda yang sangat besar. Dia maksud dia apa? Ini isteri jahat. Kalau dah malaikat melaknat, makna dia Nabi nak khabar kategori bini jahat ni dah. Satu riwayat mengabarkan walladhi nafsi biyadihi, siap Nabi sumpah demi diriku yang berada di dalam kekuasaannya. Kuasa tu kuasa Allah Ta'ala. Apa nama? Ma min rajulin, tidak ada satu orang laki-laki ataupun suami yang mengajak isterinya untuk bersama dengan dia, fatatba alaih, kemudian isteri itu menolak, tak mau, illa kana alladhi fis sama', melainkan yang berada di langit, penduduk langit, sakhitan alaiha, sangat murka ke atasnya, hatta yarda anha, sehingga suami itu redha pada dia. Tadi hadis sampai subuh, la'anathal malaikat hatta tusbih, malaikat akan melaknatnya sampai subuh. Hadis ini lagi dahsyat, sehingga suami itu redha semula pada dia. Kalau 3 hari redha suami itu berada, sepanjang 3 hari itulah laknat dan murka Allah dan malaikat dia. Kalau seminggu, ada sebulan lah. Bayangkan, itu lagi dahsyat. Maka perempuan kena faham. Sebab apa? Sebab inilah kewajipan yang paling besar seorang isteri terhadap suaminya. Sebab isteri itu adalah taman dia, tompek dia nak menyalurkan kehendak syahwah dia. Itulah kebun dia. Daripada isteri inilah akan lahir zuriat dia. Maka dia kena jaga elok-elok. Kalau tak, sebab kepada kadang-kadang ni banyak jadi dalam masyarakat kita. Berapa ramai suami-suami yang pergi cari perempuan lain. Berapa ramai suami-suami wal'iyadzubillah cari pelacur-pelacur. Sebab negara kita malah berlaku ni. Dan begitu juga kalau setakat pergi cari perempuan lain untuk jadikan bini kedua walaupun rasanya dari sudut hukum okey lagi, tapi mungkin dari sudut hubungan di antara dia dengan isteri pertama tu mungkin akan ada pergolakan, itu cerita lain. Kita tak pasti. Kalau dia pandai manage, okeylah. Bini pertama pun okeylah bang, abang nak nikah nombor 2 tak kisahlah. 1 rumah banglo, nombor 2 kereta Mercedes, nombor 3 ada driver kata dia. Tambah nombor 4 setiap bulan 3,500. Okey, selesai. Dia pun kebetulan memang ada kemampuan pergi nikah dah. Dapat dia seorang. Nikah, bini pertama nya, bini kedua lakinya. Ambil cekek masuk FB. Lepas 3 hari bercakap balik. Jadi kalau kebetulan jadi macam tu, dia boleh cari perempuan secara halal untuk dinikahi, okey lagi. Tapi betapa ramai orang yang jadi benda macam ni, dia pergi cari saluran-saluran yang dimurkai, yang diharamkan oleh syarak. Inilah benda yang kita tak mahu terjadi. Sebab tu syarak pelihara benda ni supaya tak jadi benda-benda macam tu. Tadi saya cerita macam mana jumpa budak baby dalam kotak tadi tu. Itu kita yakin betul-betul kalau tak 100%, kita letak 90% lah. Itu hasil zina. Kotak dia tak jadi macam tu. Zina tak tahu nak buat apa, takut nak buat apa semua. Letak budak tu. Keluar-keluar pula hidup nak bunuh, tak sanggup. Termasuk daripada dosa besar. Dia tak tahu yang dia buat zina tu dosa besar dah. Dia campak budak tu pun dosa besar dah. Muncul tak mati satu lagi dosa besar, membunuh.
kan? Termasuk daripada dosa-dosa yang kalau kita cerita tentang Arab jahiliah, dia tanam anak hidup-hidup, ini campak anak ada hidup lebih kurangnya kebetulan dia tak mati. Kalau mati sama yang macam jahiliah. Inilah benda yang kita nak elak. Maka institusi keluarga yang telah diatur oleh syarak itu sangat-sangat cantik dan sempurna dah. Tambah kalau kita mengatur rumah tangga tu ikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Laki kena macam ni, peranan macam ni, hak macam ni, kewajipan macam ni, isteri pun sama. Tu kalau ada, lahir saja zuriat, lahir saja anak-anak, tak ada masalah. Dia tu walau tu, tetapi yang menentukan bagaimana keadaan penghujung itu Allah Ta'ala. Anak nanti soleh tak soleh itu Allah. Tapi yang penting kita usaha, tambah satu lagi tawakal, dan yang terakhir dengan doa. Doa kedua ibu bapa itu sangat baik pada anak-anak mereka. Kalau tidak berubah pada hari ini, esok, lusa, sehingga kepada penghujung hayat. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, kita sama-sama berusaha supaya kita dapat redha Allah melalui institusi kekeluargaan yang kita usahakan, yang kita wujudkan. Kita dah ada isteri, dah ada pasangan masing-masing, ada suami, tambah Allah kurniakan anak 3, 5, 7, 10 dan seumpama lagi ramai lagi bagus. Dan kita usahakan semua anak kita ada input agama, ada akhlak agama. Itu yang paling penting. Ilmu agama dan ilmu terjemahkanlah hidup, namanya akhlak. Akhlak tu sangat-sangat penting. Bahkan itu akan jadi sebab kepada bekal terbaik bagi kita dengan anak-anak soleh untuk kita selepas kita masuk dalam kubur. Apa yang anak amalkan dengan kebaikan, hasil daripada didikan yang kita usaha dan tarbiyah yang kita jalankan, akan dapat saham dan kebaikan disalur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kebaikan dan doa anak-anak soleh terhadap kita selepas daripada kematian kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berharap, sama-sama kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, sampailah bercucut bercucu cicit kita, minta maaf yang tersilap tuan-tuan, apa-apa-apanya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam syurga, insya-Allah. Baik daripada Allah, puang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.